Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung perbincangan kita. Saya tengok soalan yang dikemukakan dalam SMS dan juga WhatsApp saya ni. Assalamualaikum, doktor nak tanya apa beza membebaskan hamba biasa dengan hamba yang beriman. Dia membebaskan hamba yang beriman, nak membezakan dengan hamba yang tidak beriman, maknanya hamba yang bukan Islam lah, ya, hamba yang bukan Islam memang dikecualikan. Dari sudut pembebasan itu lebih tertumpu kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dia melibatkan agama ni, soal-soal berkaitan ibadah ni, maka dengan sebab itu ia berkaitan dengan orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bebas orang tak beriman jadi apa, buat apa? Kan mereka tetap tak beriman kepada Allah. Ada satu lagi, kafarat bagi kesalahan berjimak di siang bulan Ramadan, adakah ianya untuk satu kesalahan saja? Jika perbuatan itu dibuat berulang kali di siang Ramadan, bagaimana? Adakah kena gandakan kafarat tersebut? Baik, dia untuk hari itu sehari sekali saja, untuk hari yang sama. Mana hari yang sama tu dia buat 3 kali, 3 kali, pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali. Betul dia. Jadi kafarat dia sekali je. Tapi kalau esok buat pula, tambah satu lagi, 2 bulan lagi, 4 bulan. Lusa buat pula, tambah lagi 2 bulan, 6 bulan. Maknanya dia ikut hari. Dia ikut hari. Kalau sehari je, walau banyak kali tak kisah dalam hari yang sama, tapi kalau hari yang berbeza, maka kafarat juga adalah berbeza. Dia keadaan macam tu. Baik, soalan seterusnya, apakah benar menggunakan kad kredit haram kerana ada unsur riba? Ya. Ya. Bila mana kita menggunakan kad kredit yang konvensional. Kad kredit ada 2, satu yang konvensional, satu yang Islamik. Yang Islamik dia ada panel syariah dia yang nak menentukan supaya dia tak terlibat dengan riba, so no problem lah. Tetapi bila mana kita menggunakan kad kredit konvensional, for sure lah dia sistem yang riba. Bila mana kita masuk sistem yang riba, once kita masuk je dah haram dah. Walaupun kita tak guna lagi, tapi kita dah bersetuju, kita sudah redha untuk berada dalam satu sistem yang riba. Maka dengan sebab itu, kalau tuan-tuan masih ada lagi kad kredit konvensional, esok tadi Ahad, Isnin, terminate. Jangan tunggu lagi, terminate terus, ya. Sebelum nak akhiri sesi program saya, tak akhir lagi, tak habis. Ya, tadi Ustaz ada sebut tentang minta sesuatu yang tak pasti kepada Allah SWT. Kalau Ustaz boleh tengok dalam satu gadget tu, surah Hud 11:47, doa tu saya setiap kali saya baca. Doa apa? Rabbi a'udzubika an as'alaka Surah Hud ayat dia sesuatu yang dia tak tahu yang hakikat. Kalau Ustaz terangkan tentang yang tadi Ustaz sebut tak pasti. Ya, mana? 11:47. Surah Hud ni. Hud 47. Baik, sebelum saya nak jawab tu kad kredit tadi lah, sebab terpotong tadi ni. Bab kad kredit tadi, bila mana kalau kita masih ada lagi simpan kad kredit tersebut, maka hari Isnin ni pergi terminate cepat-cepat lah. Kita nak guna juga boleh guna, tetapi kita guna yang kad kredit yang Islamik. Itu bertepatan dengan syarak. Sebab apa? Sebab bila mana kita guna kad kredit yang konvensional, bermakna di situ kita redha dengan sistem konvensional, sistem riba, maka di situ ianya juga adalah haram. Baik, okey. Bersama dengan kad kredit. Kalau kita misalnya kita buat pembelian RM500, kita guna kad kredit. Lepas tu bila masa bayar kita tak habis. Memang tak ada kena interest. Tapi adakah terlibat dengan reta yang tadi juga? Baik, terlibat juga. Sebab walaupun kes kita bayar on time, bila bayar on time tak kena dia punya ni, interest tak kena, so kita selamat dari riba. Masalahnya kita dah berakad dengan sistem riba. Walaupun kita tak kena riba, tetapi kita sudah setuju, redha dengan sistem riba tersebut. Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Redha dengan maksiat, dia akan jadi maksiat. Kan?
Maka dengan sebab itu tidak dibenarkan, walaupun kita boleh bayar on time sekalipun. Tak boleh. So jawapannya kena terminate. Kan? Baik. Dalam ayat 47 surah Hud ni, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni aku minal khasirin. Doa ini dibaca kalau kita tengok Nabi Nuh alaihi salam, yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang yang rugi. Persoalan ini tak sama dengan saya sebut tadi. Tak sama. Tidak sama dengan yang saya sebut tadi, yang tak pasti tadi. Yang ni kita minta doa kepada Allah Ta'ala. Nabi Nuh berdoa, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa yang kadang-kadang kita tak tahu dosa apa kita buat. Kan? Kita kadang-kadang ada benda yang kita sengaja, ada benda yang kita tak sengaja. Kan? Benda yang sengaja, benda yang kita sengaja. Macam doa yang Nabi ajar juga kepada Sayyidina Abu Bakar, iaitu Allahumma inni a'udzubika min an Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada mensyirikkan kamu lah kadang kami mengetahui, dan kami beristighfar kalau kami tak tahu betul-betul syirik, kami tak tahu terus syirik. Berbeza dengan benda kita minta doa, ya Allah bagi ke aku benda yang kita tak pasti. Beza hak saya sebut tadi, benda tu tak clear, Yusuf dan Zulaikha kahwin mun tak kahwin, tiba-tiba kita minta supaya jadi macam dia orang, minta bagi jadi macam orang yang kita tak tahu kahwin ke tak. Beza sangat. Hak ni kita benda yang kita tak tahu, kita dosa tak dosa, kita nak minta lindung berdosa, tapi kita tak tahu yang mana tu berdosa, tapi dia berdosa di sisi Allah Ta'ala. Hak tu tak tahu tu dengan tak tahu ni dua benda yang berbeza. Tengok ayat tahu dah berbeza, kan? Maka dengan sebab tu maksud saya itu tadi ialah benda tak pasti itu dalam keadaan kita macam kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha itu, kita minta macam confirm depa tu kahwin, sedangkan riwayat menyatakan bahawa tak ada riwayat pun kata kahwin pun, yang kata riwayat Israiliyat saja. Jadi riwayat Israiliyat boleh dipegang ke dah? Sebab tu kita sebut tadi setengah ulama tawakuf tu dia makna tak tahu. Bila tak tahu tu tak perlulah kita masuk dalam doa tadi. Baik. Seterusnya, siapakah yang berdosa sekiranya ada babak pergaulan seperti adegan ranjang dan lain-lain, penulis penerbit yang bertanggungjawab. Ini cerita filem lah ni. Cerita filem. Maknanya kalaulah adegan tu adegan yang tidak elok, adegan yang haram, siapa yang terlibat? Sebenarnya semua orang terlibat. Pertama sekali penulis skrip lah, pasal pada tulis lagu tu. Yang kedua je difilmkan, pengarah pula. Pengarah boleh skip kalau dia mau, dia boleh skip kan. Banyak benda lagi dia buat. Dia kata yang ni yang komersial. Yang ni nak tarik orang. Dia pula masuk pula. Pelakon pula. Kalau dia tak mau, dia boleh beritahu, saya minta maaf, hak ni saya tak buat. Adegan-adegan macam ni mungkar, saya tak mau. Tapi dia pun ambil peluang juga, kata okey, buat banyak kali tu. Tak edit, buat. Contohnya, maka dia buat terlibat sama. Jadi maka di sini kita lihat bahawa keterlibatan tu bermula daripada penulis skrip, pengarah filem, pelakon dan orang yang menyaksikannya juga. Kan? Terlibat sama juga, habis belakang. Maka dengan sebab itu, kalau dia tak redha daripada awal, penerbit skrip saja dia bersalah, pengarah tak buat, pengarah tolak, maka tak penerbit skrip lah, habis kat situ je. Dia tak akan diteruskan. Jadi di situ kita tengok saham tu ada kaitan belaka. Bila mana kita melakukan sesuatu benda yang jelas haram, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dia kadang-kadang hari ni memanglah kalau kita sebut tentang filem, tentang drama, kita ketandusan sebenarnya filem-filem yang bercorak Islam. Kita kena lahirkan juga orang-orang yang kreatif. Yang kreatif, dia boleh buat satu filem yang filem comel, sedap, cantik, kan? Box office, tapi dia tidak ada adegan-adegan yang tak elok. Dulu saya ingat filem apa yang orang nak sembang dulu, pasal kasut kot. Cerita bab kasut ni, slipper kasut ni, slipper kan, yang box office tu
Maknanya cerita yang menyayat hati, yang memberi kesan kepada, tak ada adegan ranjang, tak ada adegan apa, cerita bab selipar dan pengajar. Hak lagu ni kita nak, tuan-tuan. Sebab apa? Kok mana pun media pada hari ni dia memberi kesan yang banyak dan orang memang terdedah banyak. Maka di sini perlunya kita nak lawan, kita kata, idea-idea yang songsang tersebut dengan kita ada alternatif mengetengahkan skrip yang menepati piawai syarak. Kalau boleh ni lembaga filem apa semua, dia kena ada panel syariah dia juga. Sepatutnya ada panel syariah yang boleh kontrol, sebab dia memberi pengaruh yang besar dalam masyarakat, baik drama, baik apa jenis macam tu kan. Jadi mudah-mudahan adalah usaha-usaha kita untuk berusaha supaya ianya dapat dibuat dengan baiklah. Itu saja soalan yang dikemukakan. Saya buka lagi soalan, silakan. Siapa ada soalan? Ya. Balik pada ziarah tadi. Kita memuji ataupun kita mencerca. Kalau puji kita kata okey, kaki yang sama dengan kaki mak. Gimana tu? Kaki tak masuk. Kaki tak masuk. Kaki tak masuk. Dia benda aurat. Kaki tak masuk. Kan? Kaki biasa tu pun boleh sebut kaki pun tak ada apa. Jadi yang tak dibolehkan dia bukan sulit dia. Bahagian antara pusat dan lutut lah. Aurat lah. Aurat mahram mana? Kalau kaki atas. Aurat kaki ni umum sampai ke bawah muka kaki, sampai ke betih muka kaki kan. Dia aurat pusat dengan lutut lah. Sebab itu biasanya dia akan samakan dengan punggung lah biasanya. Itu biasa. Kaki tak masuk. Yang kedua pula, memang kalau orang Melayu punya sebut, dia bukan ada niat nak menghina, nak bagi sama dengan mak dia sungguh dah. Kan? Sebab dia kata kaki hang ni siapa yang mak tendang kuat boleh. Macam tendang bola. Mak dia pula pemain bola sepak. Contohnya. So dia tak kena guna dengan zihar, dia tak kena guna. Benda tu bukan ada kaitan dengan menyamakan dengan tujuan. Apa tujuan zihar? Kita sebut tadi, awal tadi. Dia nak kira macam mak dia, dia tak mudah lah, dia tak mudah, bukan nak bersama dengan mak dia. Itu soalannya macam tu. Sebab tu saya kata kadang-kadang budaya ni banyak budaya Arab, jenis macam tu. Orang Melayu ni mungkin ada tapi jarang kot. Kalau jenis zihar ni jarang sangat. Kadang-kadang kita benda-benda ni kita tak tahu ataupun kita terlupa. Dia tak masuk. Ya, lain soalan ya. Dalam Al-Quran dicerita tentang hamba kan. Bahasa hamba, sifat hamba apa semua kan. Adakah kita Allah nak beritahu kita ni dengan Allah ni pun kena sifat macam hamba dengan Tuhan. Sebab kita balasan ke baik ke apa semua kan. Macam Tuhan tu akan membalas apa yang kita buat. Jadi kita akan sentiasa bersifat ubudiyah. Jadi boleh kita dengan hamba-hamba dalam Al-Quran kalau kita kumpulkan untuk menunjukkan Tuhan nak bagi gambaran sifat ubudiyah. Memang banyak ayat tentang sifat ubudiyah tu banyak. Kan contohnya Allah Taala sebut dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Abadah tu liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menjadi hamba kepada aku, beribadat kepada aku. Kata ain badal tu hamba lah. Dan hamba ni peranan dia adalah untuk memperhambakan diri pada Allah, ataupun terjemah dia mengabdikan diri pada Allah, beribadat kepada Allah. Kan? Memang konteks kita dengan Allah Ta'ala ni memang hamba, memang totally hamba. Hamba ni kalau kita nak bayangkan, hamba ni bukan ada apa, kosong. Kita milik penuh Allah Ta'ala. Kan? Hatta kalau pembantu rumah dia bukan hamba, tu pun kita marah. Kalau pagi-pagi tengok dia tak ada, pergi mana? Pergi kerja rumah jiran. Marah. Kita bayar gaji dia mana ni? Tengok dia pergi kerja bersungguh-sungguh sana. Kita marah. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala tiba-tiba syirik pada Allah. Ada orang syirik pada Allah, tak tunduk pada Allah, tak doa pada Allah, tak minta pada Allah, dia minta akan menatah apa-apa, tangkal apa semua. Sebagai hamba ni langsung tidak ada choice sepatutnya. Kan? Sebab itu memang Al-Quran memang jelas. Sebab tu para ulama sebut tentang ayat itu juga menjadi satu dalil kepada sebab musabab motif
objektif manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala memang untuk memperhambakan, nak betul-betul jadi hamba Allah. Kalau di tasawuf dibincang pula, kita ni hamba apa? Hamba syaitan ke? Dia ikut syaitannya, hamba nafsu ke, hamba pangkat ke, hamba wang ke, hamba makhluk ke, hamba wanita ke, ataupun hamba Allah? Duduk kat mana kita ni? Sedangkan tujuan utama kita diciptakan memang untuk menjadi hamba Allah, bukan nak jadi hamba sama manusia. Hamba sama manusia dibebaskan, kan? Sebab itu antara kata-kata Rubai bin Amir ketika mana dalam peperangan Al-Qadisiyah pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, peperangan antara orang Islam dan juga orang Parsi, kan? Ketika mana Rubai dihantar berjumpa dengan panglima Parsi Rostam waktu itu, kan? Dia kata, ibta'athanallah, Allah Ta'ala hantar kami, kan? Untuk linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, untuk kami mengeluarkan manusia daripada memperhambakan diri kepada sesama manusia kepada memperhambakan diri kepada Allah. Tujuan dia. Sebab Parsi punya style, dia pun memang, kan dia orang punya raja dia orang, hak ni kira tunduk rapat, kira macam sembah terus lah, tak boleh panggung kepala lah kira. Kalau lagi raja macam ni, dia tak boleh panggung kepala sampai tahap macam tu. Sedangkan dalam Islam tak ada macam tu, kan? Sebab itu tujuannya kami datang ni bukan nak perang sangat. Kami datang nak menegakkan kebenaran, nak mengeluarkan manusia daripada perhambaan sama manusia kepada perhambaan kepada Allah, kan? Itu tujuannya, kan? Wallahu a'lam. Jadi niatnya ni, jadi problem macam tu, kalau kita membebaskan hamba, kita kena fokus pada membebaskan daripada hamba sama manusia, dia memperhamba kepada Allah. Kalau dia bebas tu, dia tidak menghamba kepada Allah tu, jadi tak sampai maksud. Dia membebaskan diri. Dia kalau sebagai hamba pun dia tetap hamba Allah Ta'ala juga, kan? Cuma macam kita sebut tadi lah, memang Islam dia cuba menghapuskan perhambaan dengan cara macam itulah, supaya tidak ada perhambaan sama manusia. Perhambaan itu hanya kepada Allah. Tidak layak manusia memperhambakan manusia yang lain. Sepatutnya manusia semua yang sekali itu memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tadi Aziz Akbar ada sebut perkataan hamba dalam surah Al-Fatihah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fathu. Okey. Muhammadur Rasulullah dalam surah Al-Fatihah saya. Jadi macam mana tu, dia tak kontradik ke tentang maksud dan interpretation hamba? Muhammad Rasulullah adakah berbeza dengan hamba maksudnya? Dia sebut tu Rasulullah. Halal kepada Rasul. Walladzina ma'ahu asyidda 'al kuffar rahamat bainahum. Yes. Tu tak sebut dalam itu. Macam mana dia tak kontradik dengan maksud hamba tadi? Tidak kontradik, sama nak kontradik pula. Sebab memanglah Nabi juga hamba Allah, tetapi Nabi itu dilantik sebagai Rasul. Rasulullah, apa maksud Rasulullah? Rasul itu maksud utusan Allah. Adakah utusan Allah itu menafikan sifat sebagai hamba? Tidak. Saya nak relate tentang Rasulullah tu. Maksud dia kena tiga sikit lagi. Kekasih Allah kan. Jadi you dah hamba, biasanya you love me, macam mana? Tak faham. Rasul tu maksud utusan. Ya, utusan Allah. Utusan Allah. Dia juga kekasih Allah, kan? Habibullah. Habibullah. Okey. Tadi kalau macam hamba tu macam mana dia punya scenario tu? Allah mengasihi hambanya satu benda yang tak ada kontradik kat mana pun. Okay. Saya tak nampak kontradik. Kat mana kontradiknya? Okey, katakan kita ada hamba, tak fikir kadang kita tak sampai dengan Allah Ta'ala. Kita sama manusia. Kita ada hamba, kan? Contoh, kalau tak ada hamba dah, kita ada hamba, kita sayang hamba kita ni. Sebab siapa? Dia rajin sungguh, tak minta buat kerja, dia buat kerja, kita sayang kat dia. Awak sayang kat dia tu menafikan dia sebab sebagai hamba ke? Tak juga, dia tetap hamba. Dia tetap hamba kita. Cuma dia bagus. Kita sayang kat dia tu sebab apa? Sebab dia bagus. Dia buat kerja, dia apa semua, kita tak suruh dia buat dah, kan? Jadi kita sayang kat dia. Jadi sayang itu tidak menafikan sifat sebagai hamba, kan? Allah juga sayang, memang Allah sayang kepada hamba dia yang beriman kepada Allah Ta'ala, kan? Sebab itu dengan kasih sayang Allah Ta'ala itulah yang Allah bagi macam-macam kenikmatan, terutama di akhirat Ar-Rahim Allah Ta'ala itu, kan?
Jadi makna di situ saya tak nampak apa-apa kontradik. Tak ada. Ya. Baik. Ya. Itu yang kalau dilafaz. Kalau tak dilafaz. Benda lah hati, lintas lah hati je. Zihar ke apa tu tak jadi. Tak jadi. Sebab benda lintasan lah hati ni dia panggil allazi waswisu fi sudurin nas. Benda nak main lintas tu setan main benda. Dia tak jadi. Kadang-kadang ada orang macam tu, dia lah hati main. Aku cerai lah bini aku. Aku cerai talak 3. Aku cerai. Dia duk main kacau. Dia tak jatuh talak tuan-tuan. Pasal apa? Pasal benda tu dia panggil syaitan. Bisikan syaitan ni dia duk kacau. Kita kena banyak isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab dia duk kacau. Jadi benda tu tidak berlaku. Lintasan-lintasan itu hanyalah sebagai satu gangguan-gangguan. Maka kita jangan ambil pot lah, kita kata jangan duk peduli kat dia lah. Fikir dia. Mana kita beristighfar banyak-banyak dan kita beristi'azah memohon perlindungan Allah Ta'ala daripada syaitan tersebut. Ya. Zihar tu macam sebenarnya zihar ni lebih kepada kurai. Dia bila dia nak menceraikan isteri dia, dia tak nak pakai isteri dia, baru dia ziharkan. Bagi orang lain tak semestinya zihar, tak ada sebab tak nak cerai, lafaz saja. Orang Islam. Jadi zihar ni kalaulah misal contohnya kan, orang Quraisy pun dia tawaf. Tapi tawaf dia panjang. Tapi nak membezakan antara orang Islam dengan orang kafir, orang Islam pun tawaf juga. Jadi pada masa tersebut lah, masa tersebut. Jadi benda ni tak dikata tak mungkin berlaku pada bangsa-bangsa lain. Mungkin, bukan tak mungkin. Saya sebut tadi kebiasaan. Orang Quraisy ni memang sebelum Islam, bila zihar itu cerai. Kaedah cerai yang paling teruk. Kaedah cerai yang paling teruk bila menyamakan isteri dengan mak sendiri. Itu dalam jahiliah. Cuma bila datang Islam, zihar tak masuk dalam cerai. Sebab cerai dia ada undang-undang dia sendiri, makna ada hukum sendiri. Kita bincang talak bain, talak raj'in, talak apa semua ada perbincangan dia sendiri yang kita cerai, kita talak ni. Tapi zihar itu sesuatu benda yang diharamkan. Kalau buat juga kena kifarat, tapi tak jadi cerai. Itu dalam hukum khusus dalam Islam. Kan? Dah ada ta'liq tu dah masuk cerai dah. Ta'liq tu masuk cerai, tapi zihar dalam Islam dia bukan cerai. Sebab tu bila pertama kali berlaku pada Khawlah, kalau jumpa Nabi nak tanya ni macam nakih ni. Sebab kalau zaman jahiliah memang cerai, di zaman Islam macam mana ni? Kan? Sehinggalah turun ayat ni yang menceritakan tentang zihar ni tak masuk dalam talak, tapi zihar ni dalam keadaan dia kena bayar kifarah. Sebab itu satu perbuatan buruk lah duk pergi samakan isteri dengan mak ni, buruk lah. Itu kata qaulan mungkar ni kan, perkataan yang mungkar itu. Ya. Berapa kali Ustaz? Berapa kali? Berapa kali? Maksudnya kesalahan tu jadi sekali dia zihar pun kena. Tapi kalau macam benda tu dia berlaku, bukanlah hari ni beberapa kali, bukanlah hari ni berlaku besok. Tapi macam benda tu berkali lebih daripada satu kali, dia jatuh macam dia lebih daripada 3 kali disebut, dia jatuh satu tak? Betul? Dah. Berapa kali pun sama aja. Berapa kali pun dia perlu bayar kifarah dulu kalau dia nak kembali bersama isteri dah. Lepas habis bayar kifarah, zihar pula. Ni memang tak ada kerja ni. Memang tak ada kerja. Kan, jadi tak ada lah, jarang. Memang tak ada lah orang buat macam tu. Kan? Ya. Dalam masa perkahwinan kita tak kita tak tahu ada terlaju ke benda tak tahu tu sudah agak sebab sagi main was-was. Benda kita tak tahu, jadi kalau kita duk fikir ikut ada nak cari juga, korek juga, kok ada juga, haru sagi syaitan main kacau kita kan. Maka dengan sebab itu benda tak tahu mana tak ada lah tu, tak ada tu saya duk men-create bagi ada. Jadi satu kerja pula. Duk create bagi ada, tak ada apa. Ya. Ya. Dalam buku ustaz tu kan, yang stres tu, ustaz ada buat mana? Ada stres. Jadi saya tengok yang ustaz cerita tentang sabar. Sabar
suruh orang Islam sabar sebagaimana sabarnya orang kafir mempertahankan dia punya fahaman yang tak ada asal langsung. Jadi bagi saya sabar ni satu perkataan untuk orang Islam saja yang melibatkan dengan Allah. Sabar orang kafir ni, adakah perkataan sabar untuk orang kafir ni kena sabar juga? Baik, dia begini. Kita buat analogi itu nak ceritanya bahawa kalau orang kafir sabar, dalam konteks Melayu dia kata sabar, nak kata apa lagi? Kalau orang kafir boleh sabar, dan kan dia tak ada agama. Dia sabar dan tak ada agama, mungkin budaya dia. Kita ni sabar, kita ada agama. Sabar, kita ada pahala. Sabar, kita ada direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tak sabar, merugi sangat-sangat lah. Kan? Sedangkan mereka ni, golongan kafir ni, kadang-kadang mereka berjuang atas kebatilan tu, mereka bersabar atas kebatilan. Buat juga. Kan? Dalam konteks Melayu, sabar itu makna dia. Sabar makna dia boleh istiqamah, kan, sebut guna istiqamah kan. Melakukan benda yang seumpama itu. Jadi analoginya macam hari ni lah, kita bagi contoh. Kalau orang Kristian, dia orang dakwah, dia orang dahsyat lah. Dia dakwah, kau nak guna kata dahsyat ni, dakwah lah kan. Tapi dakwah maksud ajaklah, mereka dakwah ajak. Sedangkan mereka tu boleh berada dalam kebatilan, dia boleh istiqamah pula berdakwah lah. Kau nak guna kata istiqamah lah, istiqamah maksud dia konsisten. Tapi bila guna istiqamah tu macam Islamic punya word kan, tapi sama ya, dia boleh konsisten dalam berdakwah agama yang batil. Sepatutnya itu hak kita. Patut kita lebih lagi konsisten untuk menyampaikan Islam, sedangkan kita berada di atas kebenaran. Itu analogi itu sebagai satu cabaran sebenarnya nak menggerakkan kita punya pemikiran kita dan juga kesedaran kita supaya kita lebih mantap dari sudut memiliki semangat kesabaran yang diredai oleh Allah. Sudah tentu tak sama orang kafir ni, sebab innallaha ma'as sabirin, Allah sama orang sabar itu menuju kepada kesabaran umat Islam dalam tiga perkara sabar ni. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Yang kedua, sabar untuk menghindarkan diri daripada kemurkaan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam perkara-perkara musibah. Kan? Orang Islam ni sabar dia cantik sebab dia ada nilai iman. Macam dia perkataan sama aja tuan-tuan. Istiqamah, searah saya sebut tadi, masa Melayu konsisten, sama aja. Istiqamah orang Islam dia ada nilai iman, dapat pahala. Istiqamah orang bukan Islam tak ada apa, rugi saja ya. Kan? Mujahadah maksud bersungguh-sungguh. Mujahadah orang Islam ada nilai iman. Mujahadah orang bukan Islam kosong. Usaha bersungguh-sungguh dia pun atas dunia je, akhirat tak dapat apa. Jadi saya rasa tak ada masalah apa penggunaan itu, dia cuma wording je, wordnya ya. Allahuakbar. Munafik dengan hipokrit lah. Munafik bahasa Arab, hipokrit bahasa Melayu. Tapi kalau kalau sebut hipokrit apa lagi? Sebut munafik, jangan nak kena tubuh munafik. Sedangkan sama makna dia, munafik dengan hipokrit sama ya. Nak comel lagi dalam dua muka. Itu peribahasa kan. Kalau tak tahu, kalau dia guna sabar untuk benda kafir, dia betul-betul dia tengok audiens lah. Tengok tasawuf ni kadang dia banyak yang tersirat daripada yang tersurat. Kita yang awam ni kita lebih kepada yang tersurat. Kita tak ambil yang tersirat sebab tersirat orang pening. Tasawuf dia ada perbincangan tasawuf. Sebab tu kalau kita tasawuf itu kita faham lah. Macam kita hikam, kita baca tak baca yang tersurat, kita baca yang tersirat. Sebab apa? Sebab kita tahu nature kitab itu kitab tasawuf. So bila kita nak baca kitab ni, kita tahu nature lo. Nature kitab ni kitab apa? Kalau kita tahu kitab tasawuf, kita baca cara tasawuf lah. Oh kita faham, kadang kita tak faham. Apa ni kita hikam ni? Kan? Pelik ni. Banyak benda yang disebut, banyaklah min alamatil i'timadil alman nuqsanur raja' inda wujudiz zalal, contohnya kan, macam-macam nak kena faham. Kena faham benda yang tersirat sebab kitab tu kitab tasawuf. Kalau kitab biasa ni kita faham secara zahir lah kan. Okay, tak tahu kan. Lepas ni kan last lah. Berapa kali last ni? Okey. Ya.
kawan sahabat saya dia beberapa kali sebut tasawuf tu. Menarik minat saya lah. Boleh tak Ustaz dia dah kasih pengertian dengan sebenar-benar yang tasawuf itu sendiri dan lambat dia orang yang menggambar tasawuf. Sebab saya baca dalam Google tasawuf ni logo dia dan penganut ni banyak di sebelah-sebelah di tu kan. Macam Sufism kan. Ada baca di teks tu. Dia kata you must die before your death. Ada? It's simple and short and brief lah. Ustaz. Baik, dia cerita kita boleh buka, kita nak faham tasawuf nak kena rujuk orang tasawuf juga. Jangan rujuk pada orang. Contoh, kita nak rujuk sastra, kita pergi rujuk orang yang buta sastra, orang sains. Sesat dia kata apa pelik sebut ni. Kan? Tak bijak atas dia kata apa? Pohonnya melambai-lambai lah. Pohonnya nak lambai apa? Ada bergerak angin tolak apa duk lambai. Ingat orang ke pohonnya tu? Orang fakta, fact, dia tak boleh pergi situ. Jadi maknanya, sebab tu tasawuf ni pun dia kena lihat daripada sumber dia. Dalam kitab Haqa'iq an-Tasawuf, hakikat tasawuf, dia ambil, dia sebenarnya apa-apa kita nak faham, kita pergi kepada definisi dia. Apa-apa pun definisi dia, baru kita faham. Tasawuf ni definisi dia, kebanyakan ulama mentakrifkan dia sebagai perkataan safa'ul qalbi. Safa, tasawuf tu safa'ul qalbi. Maksud safa'ul qalbi, bersih hati, cara untuk menyucikan hati. Orang kata tasawuf tak ada zaman Nabi. Bukan setakat tasawuf tak ada zaman Nabi. Ilmu fiqh tak ada, ilmu tauhid tak ada, ilmu grammar tak ada, ilmu mantik tak ada. Benda tu tak ada dalam bentuk ilmu, tapi ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang bersih, ke arah mewujudkan hati yang bersih. Apa dia? Zuhud contohnya. Adakah Nabi tak ada zuhud? Nabi ada zuhud. Kan? Jadi redha, adakah Nabi tak ada redha? Nabi ada redha. Ini tasawuf, ini sebenarnya ilmu yang nak mempelajari suatu yang melibatkan hati, nak bersihkan hati. Sebab itu sebagian ulama mengaitkan dengan martabat ihsan. Tasawuf itu martabat ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara. Kamu mengabdikan diri pada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Seolah, walaupun tak nampak Allah, tapi Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Kan? Jadi di situ. Wa imma orang kadang-kadang dia confuse. Dia pergi tengok ada satu tarikat yang mendakwa ada tasawuf, pergi tawaf kubur. Oh, tengok dia kata ini tasawuf. Itu bukan tasawuf, itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat. Dalam apa segi pun kita tengok, kalau orang itu dia lari daripada safa'ul qalbi, lari daripada manhaj dia sesat. Pasal apa kita nak ambil orang sesat itu nak gabunglah sekali dengan tasawuf, lalu menyatakan tasawuf itu sesat? Tak kena. Itu cara takmim ataupun generalisasi satu benda yang tak betul. Benar sesat kita tolak, itu bukan daripada tasawuf. Sebab memang ada pun hatta tarikat sendiri kan, ada pun yang sesat, memang ada. Tetapi kita kata sesat lah. Jangan dibabitkan dengan asal usul tasawuf itu sendiri. Kan? Jadi maknanya sebab tu kalau tengok Google macam-macam lah. Kan? Macam-macam dia punya apa benda yang dimasukkan. Sebab tu kita balik pada asal usulnya, hakikat tasawuf itu. Kan? Dia mewujudkan hati yang bersih dan tak ada masalah pun benda ni. Bahkan memang satu tuntutan kepada kita untuk mewujudkan hati yang bersih. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, masa dah tak mengizinkan pada kita ni, rasa cukuplah sekadar itu. Saya lagi duduk lah lagi tak mayang tak ni. Kan? Jadi kat tu je. Dan sebelum akhir saya dah buat 2 buku ni, kalau siapa nak lah. Ini buku hasil tulisan saya lah. Sempat dikumpulkan ni terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk lebih kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin, sanjungan umat sepanjang zaman. Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk kita ringkas tak banyak, tapi kononnya kita nak lebih mencintai dan mengenali Rasulullah. Tak kenal maka tak cinta. Begitu juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang cakap habis guni je. Bila dia di dalam buku ni kau nak kekal lama sikit, tu je tujuan ni. Dan satu lagi buku ni lah buku stres, terbitan Telaga Biru. Stres tak? Mana ni stres tak? Ha? Stres GST apa? Stres GST ya. Stres 2 bulan turut. Tu. Jadi stres. Baik. Jadi stres Islam ada penawarnya. Ini satu perbincangan. Saya kata tak kata perbincangan sempurna, tapi sedikit lontaran-lontaran yang kita nak ambil dari sudut jiwa. Ya. Ya, memang saya dengan sahabat saya. Dengan sahabat. Sebab saya nampak, saya baca kan.
bukan nampak macam ustaz. Tak buat macam mana? Sebab tak nampak macam ustaz biasa kan. Cakap lain, tulis lain. Sebab biasa ustaz kan, ustaz jaga semua tertib dia. Ada tak tertib? Bukan tak tertib. Jadi ustaz kan kena dari segi fiqahnya, dari dia buku ni tak lengkap. Buku ni buat tengok nipis je. Kan? Buku maknanya buat nak bagi ada lah. Nanti akan datang. Sebab kadang-kadang penghasilan buku ni ialah dia kadang kekangan masa dan sebagainya. Kadang mungkin banyak tak sempurna lagi. Bagi teguran, insyaAllah nanti akan diperbaiki. Ya? Nanti akan diperbaikilah dari semasa ke semasa. Kita tambah input-input lagi yang ada. Dan ada satu buku saya lagi sudah diterbitkan, tapi belum dapat naskah dapat, tapi belum dapat secara ni lagi lah, iaitu bidalan tentang manusia dalam Al-Quran, juga Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang sekarang ni saya nak banyak fokus pada buku juga, sebab cakap orang tak habis gitu je kan. Jadi bila buku ni kawan-kawan, insya-Allah dia tahan lama sikit. Dia punya apa, dia punya apa kesan dia. Jadi kalau boleh kita nak manfaatkan, boleh manfaatkan. Tuan-tuan boleh dapat kan? Ada kan? Tuh. Anak saya tu. Boleh minta kat dia. Ada buku kat situ. Kau nak dapatkan, insya-Allah, mudah-mudahan dapat manfaat. Wallahu ta'ala alam. Stok terhad, bawa sikit je. Banyak tu. Siapa cepat dia dapat lah. Jadi sekadar itu, apapun perbincangan kita pada malam ini, mudah-mudahan insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap itu saya pemaaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka as-salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.